Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar anda semua di sana? InsyaAllah dalam siri kali ini Pak Su akan membincangkan satu tajuk berkaitan dengan panduan memilih kursus di universiti ataupun IPTA ataupun di institusi latihan. Baik, kita semua sedia maklum bahawa calon-calon SPM begitu juga calon-calon STP, matrikulasi dan juga abang-abang kita yang sedang ambil diploma semuanya berhasrat untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Baik, kalau kita ada SPM, mungkin kita terfikir nak ambil kursus sijil, ataupun mungkin kita nak ambil diploma, ataupun kita nak sambung STP, ataupun kita nak ambil matrikulasi. Begitu juga akak abang kita tu yang ada STP matriknya mungkin nak buat ijazah, yang tahun akhir semester akhir diploma nak buat ijazah. Ini merupakan antara jejak kerjaya yang banyak dilalui oleh anak-anak muda kita di Malaysia. Baik. Pak Su ada sediakan satu senarai semak pemilihan kursus IPT atau institusi latihan. Ada 10 langkah kat sini yang kita boleh gunakan sebagai panduan untuk kita memilih kursus. Baik, yang pertama, bila keputusan peperiksaan keluar, kita kena tentukan sama ada keputusan kita tu berada di peringkat tinggi. Tinggi tu maknanya cemerlang lah kan. Kita dapat banyak A lah kan. Sederhana ataupun rendah. Kenapa kita kena tentukan begitu? Kerana bila kita dapat keputusan tinggi, kita akan membantu kita nak ambil kursus apa. Adakah kita nak ambil matrik ataupun kita nak ambil diploma. Begitu juga kalau kita tak dapat banyak kredit. Jadi kita keputusan rendah. Mungkin kursus sijil saja yang kita boleh layak memohon. Jadi ini kita kena tentukan. Yang kedua, pilihan jenis kursus. Jadi macam tadilah, keputusan yang kita dapat tadi boleh kita kaitkan dengan sama ada nak ambil diploma ataupun ambil sijil, ambil matrik ataupun ambil ijazah. Dan yang ketiga, kita tentukan bidang ataupun kita kata kelompok dan kluster, kluster program ataupun kursus di universiti ataupun IPTA ataupun institusi latihan. Ada kursus-kursus yang kita katakan sebagai drawing based courses. Drawing based courses maknanya kursus tu banyak menggunakan kemahiran melukis. Banyak melukis. Kemudian kalau kita ambil architecture ke interior design ke, itu banyak melukis. Ada juga kursus yang kita kata calculation based. Banyak mengira. Tak ada kerja lain, mengira je ke. Mungkin 50% mengira. Ataupun 60% mengira. Umpamanya kita ambil accounting ke, mathematics, statistik, dan lain-lain yang berkaitan. Jadi banyak sangat mengira. So itu dipanggil calculation based courses. Ada juga yang mengira tak berapa nak banyak. Melukis pun tak apa nak ada. Tak ada nak lukis-lukis sangat. Jadi dia banyak apa? Teori. Dia pakai theoretical based courses. Dan satu lagi adalah kemahiran. Practical based courses. Ini memerlukan kemahiran. Dia hands on. Jadi kita kena sesuaikan keputusan yang kita ada dan juga faktor-faktor lain yang ada pada diri kita tu, kita nak masuk dalam kelompok mana. Ini bergantung kepada keputusan peperiksaan kita. Baik, yang keempat, semak senarai kursus yang kita nak mohon tadi di laman sesawang yang resmi, yang resmi dan yang terkini, sama ada UPU ke ataupun laman sesawang IPT, IPTS ke, college ke, institusi latihan ke, kita kena semak supaya kita dapat maklumat yang tepat dan kita boleh membantu kita untuk langkah yang kelima, menyenaraikan kursus-kursus yang kita layak memohon. Mungkin setelah kita buat semakan, kita dapati ada 25 kursus yang kita layak memohon. Okey. Baik, kemudian yang keenam, semak maklumat kursus dan juga kerjaya berkaitan. Umpamanya kalau kita terjumpa diploma horticulture. Apa benda horticulture ni? Aero angkasa. Apa benda aero angkasa tu? So kita kena semak lah untuk dapatkan maklumat kan. So kita pergilah ke laman sesawang yang berkaitan supaya dapat maklumat-maklumat yang lebih detail lagi. Kemudian yang ketujuh, kita buat sesi consultation atau konsultasi dengan counselors ke, dengan pensyarah ke, dengan mentor-mentor kita ke untuk mengesahkan lagi apa yang kita tak berapa nak jelas, apa kita tak berapa nak faham. Mungkin mereka ada maklumat, mereka boleh bantu kita. Mentor tu boleh jadi ibu bapa kita, boleh jadi pakcik kita, kakak kita. Mungkin mereka ada pengalaman kerja yang panjang, yang lama, so itu boleh membantu. Dan yang ke-8, jangan lupa. Ini sangat penting. Buat ujian minat kerjanya. Terutama bagi mereka yang masih ragu-ragu. Dan dapat keputusan yang agak sederhana. Jadi susah dia nak buat keputusan. Dan langkah ke-8 ni banyak membantu mereka. Buat ujian minat. Yang ke-9, proses pemilihan. Baik. Yang ini yang kita akan bincangkan secara lebih mendalam dalam selepas ni.
yang kita akan lihat ialah 3 faktor, ya, iaitu kelayakan, minat dan juga bakat. So, bila kita dah dapat buat senarai pilihan, kita boleh isi borang permohonan langkah yang ke-10. Ya. Baik. Kita tengok kat sini ada 3 faktor, ya, iaitu faktor kelayakan, faktor minat dan juga faktor bakat. Ya. 3 faktor je kan Pak Su? Takkan 3 je, tak ada faktor ke-4, ke-5, ke-6. Ada, ya, ada 5-6 faktor, ya, tapi cuma Pak Su nak bincangkan 3 yang asas ni, ya. Baik. Pertama, faktor kelayakan, ya. Jadi bila kita nak pilih kursus, kita tanya diri kita, aku ni layak ke tak layak? Ya. Aku layak ke tak layak? Sebagai contoh tadi, setelah kita semak, kita layak memohon 25 kursus. Katalah di peringkat diploma, ya. 20 kita layak. Okey. Tak, macam mana takkan 25 ni nak isi dalam borang? Tak boleh. Borang ada terhad kan? Ya, ada pilihan dia terhad. So, kita tengok faktor yang kedua. Minat tak minat? Ya. Oh, layak dah layak, tapi kita minat tak minat kursus. Kita tengok, dia tengok, oh ini tak boleh, ini tak boleh, ini aku tak suka. Ini leceh sikit. So, daripada 25, katalah tinggal 15. So, kita dah buang 10. Kan? Lepas tu, kita tengok pula dari segi bakat. Faktor yang ketiga, bakat. Ada tak dalam diri kita ni bakat-bakat tertentu, ya, bakat terpendam ke, bakat yang tak terpendam ke, yang kita boleh kaitkan dengan kursus yang kita nak mohon, ya. Tengok semak punya semak. Kita buang lagi, katakan tadi 15 je. Kita buang lagi, katakan 5. Tinggallah 10. Jadi 10 kursus yang terakhir ni, yang inilah kita kena buat analisa secara mendalam satu per satu untuk menentukan ranking, ya. Okay. Baik, kita tengok satu persatu, ya. Pertama tadi kita kata faktor kelayakan, ya. Baik, kita kena faham, ya, semua institusi pengajian tinggi, institusi latihan dia ada syarat-syarat dia, ya, dan selalunya dia ada 2. Satu syarat am, satu lagi syarat khas fakulti, ya. Syarat am ni secara umum, umpamanya kalau dia kata SPM mesti dapat 3 kredit atau 3 kepujian atau dapat 4 atau dapat 5, ya. Sekian. Itu memang syarat umum, ya, syarat am. Kalau katakan STP dia tak ada pakai kepujian, dia pakai CGPA, ya. CGPA 2.0 umpamanya paling minima dan perlu dapat 3 grade C. Itu dipanggil syarat am, ya. Kemudian pihak universiti ataupun fakulti menetapkan syarat khas, dan syarat-syarat khas ini selalunya berkait dengan kombinasi mata pelajaran atau subjek yang ada hubung kait dengan bidang yang kita nak mohon tadi, ya. Umpamanya mereka tetapkan, kalau kena ambil kursus ni, BI kena dapat B, umpamanya matematik kena dapat B+, ya. Katakan kursus perakaunan, katakan dia nakkan sekian. Jadi ini dipanggil syarat-syarat khas, ya, yang kita kena penuhi. Baik, selain daripada itu, kalau kita memohon ke IPTA, ada satu lagi yang kita kena ambil kira juga ialah jumlah merit, ya. Ini anda boleh gunakan kalkulator merit yang ada dekat laman UPU, ya. Okey. Jangan lupa macam Pak Su kata tadi, semak, ya, sebab pelajar kadang-kadang dia tak nak semak, ya. Dia tanya je, tolonglah semak, sekarang dunia digital. Ya. Senang nak dapat maklumat, kan? Semak, ya. Tolong semak di laman sesawang UPU ataupun laman sesawang IPT, IPTS, untuk dapatkan maklumat yang lebih lanjut tentang kursus-kursus yang ditawarkan, syarat-syarat dia bagaimana, ya. Okey. Baik, kita tengok faktor, masih lagi faktor yang pertama tadi, kelayakan. Ini Pak Su tunjukkan sebagai contoh je, upu.mohe.gov.my, mohe.government.my ni. Kita pergi ke panduan calon, lepas tu kita pergi ke e-panduan, kita klik, kita akan dapat menyemak syarat-syarat kelayakan, ya. Dari segi kursus ataupun dari segi institusi, ya. Daripada situ kita akan dapat maklumat tentang senarai kursus yang kita layak atau tak layak, ya. Pak Su bagi contoh kat sini, katakan kursus program diploma, ya. Diploma Sains Komputer, ya. Kalau kita tengok syarat-syarat am dia, dia kata apa kat sini? Perlu dapat 3 kepujian termasuk bahasa Melayu dan juga lulus sejarah di peringkat SPM. Ini dipanggil syarat am, ya. Kalau kita tengok di sebelah kanan pula, syarat khas dia, perlu sekurang-kurangnya dapat kepujian grade C, ya, untuk mata pelajaran matematik dan bahasa Inggeris, ya. Kena dapat C sekurang-kurangnya matematik dan bahasa Inggeris. Kemudian satu kepujian juga dalam mata pelajaran yang disenaraikan, sama ada maths, fizik, chemistry, sains dan sebagainya tadi, grade C. Daripada banyak-banyak dia ambil 1. Okey. Kemudian 2 lagi subjek yang lain, juga grade C. So secara kesimpulannya, kalau kita nak ambil kursus diploma sains komputer ni,
dia kata kita perlu dapat minima 5 kepujian grade C. Baik, kalau kita punya 5 kepujian grade C, itu je yang kita ada. Kemudian tahun ni keputusan ramai yang dapat keputusan cemerlang kan, dapat A ramai, B+, ramai semua kan. Kita mohon juga, jadi susah lah. Sebab mungkin ada kawan kita ada B+, A banyak mohon kursus yang sama. So peluang kita akan lebih nipis. Ya? So kita carilah kursus lain. Yang kita ada advantage dari segi kombinasi subjek. Baik. Sini Pak Su bagi satu contoh lagi untuk STP, untuk akak abang kita. Syarat AM dia kata apa? Perlu dapat CGPA 2.0 ya, PNGK ni 2.0 dan juga 3 subjek perlu dapat grade C termasuk pengajian AM. Ini dipanggil syarat AM untuk STP. Kalau syarat khas pula, kita ambil contoh kat sini sarjana muda pentadbiran perniagaan ya. Pentadbiran perniagaan. Dia nak apa ni? Tu dia, PNGK 3.3. Tinggi tu kan ya. Jadi kalau kita punya 3.29, lupakanlah, tak payah mohon, kita cari kursus lain lah ya. Kemudian dia nak apa lagi? Dia nak grade B+ ya untuk 2 subjek ni ya, umpamanya perakaunan, matematik, ekonomi, pengajian perniagaan, fizik dan sebagainya. Dia daripada situ kita ambil 2, dapat grade B+. Kemudian B+ juga untuk matematik. Jadi kalau kita matematik B, tak boleh lah. Ini dipanggil syarat khas ya. Ini ditentukan oleh pihak universiti, oleh fakulti yang berkait dengan bidang ni ya. Okey. Baik. Kita pergi tengok faktor yang kedua ya, iaitu faktor minat. Tadi kita kata faktor kelayakan ya. Berdasarkan faktor kelayakan kita dapat 25 kursus yang kita layak. Kita tengok faktor minat ya tadi. Minat ni apa ya? Minat ni adalah kecenderungan kita, kegemaran kita, keseronokan kita, kesukaan kita ya. Kalau kita minat buat sesuatu, kita akan buat dengan bersungguh-sungguh ya. Kita akan memberi tumpuan yang tinggi ya. Kita akan berusaha, walau susah macam mana pun kita akan usaha cari macam-macam cara ya. Kerana apa? Kerana kita minat. Sebab itulah pentingnya faktor minat. Kerana faktor minat akan mengekalkan seseorang untuk belajar bersungguh-sungguh dalam bidang yang diceburi. Ya. Kalau susah macam mana pun, banyak assignment, banyak projek, dia tetap juga akan usaha dengan bersungguh-sungguh. Itu dikatakan faktor minat ya. Dan macam mana kita nak tahu minat kita ni? Kan? Salah satu cara lah. Ya. Salah satu cara kita ambil ujian minat kerjaya. Ya. Baik. Ada banyak ya. Kalau anda tengok dalam internet, ada banyak ujian minat kerjaya ni. Dan Pak Su naraikan 2 kat sini sebagai contoh saja ya. Iaitu ujian minat ONET, Interest Profiler daripada US. Dan satu lagi Next Profile Malaysia. Ini Talent Corp punya ya. So anda boleh gunakan laman web ini untuk dapatkan ujian minat kerjaya dan dapatkan dia punya result daripada keputusannya. Dan keputusan itu akan membantu anda untuk membuat keputusan ya nanti. Baik. Minat ini sebenarnya ya, boleh dikembangkan ya. Walaupun kadang-kadang kita minat sederhana je, tapi bila kita dapat maklumat, dapat pendedahan ya, jumpa dengan orang tu orang ni semua, lama-lama minat kita akan meningkat. Ini penting ya. Ini pentingnya kita berinteraksi dengan orang lain yang ada pengalaman yang lebih daripada kita ya. Baik, setelah kita gunakan faktor minat tadi, mungkin daripada 25 jadi 15. Macam Maksud cakap tadi kan ya. So kita dah buang 10 dah. Ya, tinggal 15 je sekarang ya. Kita pergilah faktor yang ketiga pula. Kan? Faktor bakat. Apa dia bakat? Bakat ni ialah ciri-ciri istimewa ataupun luar biasa yang ada pada diri seseorang. Kadang-kadang kita warisi daripada mak kita, daripada ayah kita, daripada tok kita ya, kan? Kadang-kadang kita pelajari ya. Itu dikatakan bakat ya. Dan macam-macam lah bakat ni kan ya. Ada orang berbakat di segi melukis, ada seni, ada pandai bercakap, berpidato, berhujah, ada yang calculation. Kalau bagi dia problem matematiknya problem, cepat dapat ya. Dia ada bakat di segi mengira, ada orang bakat memasak ya, bersukan, kepimpinan, muzik, reka cipta, karya, keusahawanan dan macam-macam lagi. Jadi semua orang ni ada bakat, cuma tahap kita tak sama. Ada yang rendah, sederhana, ada yang tinggi ya. Okey. Macam mana kita nak buktikan kita berbakat dalam satu bidang? Contoh katakan kita ada bakat melukis kan. So mungkin kita pernah menang pertandingan melukis peringkat sekolah ke, daerah ke, negeri ke, negara ke kan ya. Itu menunjukkan bakat lah. Katakan, Din, kau ni memang berbakat lah Din. Apa kesal kau? Kau menang peringkat kebangsaan oi. Pertandingan melukis logo. Contohlah kan ya. Mana dia berbakat lah. Ya. Okay. Baik, langkah seterusnya kita padankan bakat dengan bidang khusus yang kita nak pilih tadi. Ya. Umpamanya lah, ini sebagai contoh, kalau kita ada bakat melukis,
Mungkin kita boleh kaitkan dengan bidang apa, seni banner, landscape, ya, mereka bentuk dalaman, fashion, grafik, bangunan dan sebagainya, ya. Sebab apa? Sebab kalau kita ada bakat dalam apa nama yang berkait dengan bidang tadi, so bila kita belajar nanti, itu satu advantage, satu bonus kepada kita, ya, kerana kita akan memberi tumpuan yang lebih baik, ya. Dan lazimnya bakat ni kita boleh kaitkan dengan minat lah. Orang yang ada bakat melukis, lalu dia minat lah melukis. Orang yang ada bakat menyanyi, selalu melalak kan, nyanyi sana, selalu masuk pertandingan sana, macam-macam, ya, sampai dia boleh kompos lagu kan. Itu maksudnya dia ada bakat, ya. Baik, jadi dengan cara faktor yang ketiga tadi, kita pun dapat analisa daripada 15 tadi, kita dah boleh buang 5. So tinggallah 10 umpamanya, ya. 10 ni kita kena analisa satu persatu secara lebih mendalam, ya. Okey. Baik, kita bagi satu contoh lah untuk mudah faham kan, ya. Kita tengok kes Amin bin Syafiq, ya. Ini pelajar SPM. Kalau kita tengok dari segi subjeknya, ya, bagus ni, ya, dapat BME, BIA, matematik A+, matematik tambahan B+, sains B+, perikanan A, kemudian apa lagi tu? Ekonomi B. Yang pasu bulat-bulat kamera tu kan. Ya. Ini merupakan kombinasi subjek yang dia ada kekuatannya, yang dia boleh gunakan untuk memohon khusus yang disuka. Baik, kalau kita tengok sini, kolom yang kedua tu kelayakan, ya, kelayakan. Lepas tu minat, ya, lepas tu bakat, jumlah skor. Ya. Baik, kita tengok contoh diploma perakaunan. Macam mana nak letak skor untuk kelayakan ni? Kita gunakan skala 1 sampai 10. Ya. 10 tu makna paling cemerlang lah. 1 tu paling rendah. Ya. Baik. Kalau kita tengok BIA, matematik A+, account A. Oh, memang hebat. Ya. Amin ni. So, Amin pun letak 9. Tu dari segi skor dia, 9. Ya. Minat. Kita tengok minat. Amin ada buat ujian minat. Amin punya Holland code ialah CEI. CEI, ya. C itu conventional, E enterprising, I investigative. Ini dari segi Holland, ya. Jadi kalau dia ada C tu yang pertama, bermakna memang sesuai dengan bidang perakaunan, ya. Conventional ni makna Amin ada ciri-ciri, ya, ataupun dia ada personality, ya, yang suka dengan kerja-kerja yang ataupun bidang yang ada kaitan dengan pengiraan, ya, yang dengan data, ya, yang ada struktur, yang ada sistem, yang memerlukan ketepatan, ya, accuracy, ya. Ini benda-benda macam itu ada pada diri Amin dan memang sesuai dengan bidang perakaunan, ya. So tu dia letak pun 9. Kita tengok bakat pula. Macam mana bakat ni? Amin pernah jadi bendahari kelab korporasi, dapat anugerah korporasi, pernah gol Olimpik untuk matematik dia pernah menang. Dapat gol tu, emas, ya. Maknanya dia berbakat lah. Dia berbakat lah. So Amin pun letak 8. Amin, kenapa kau tak letak 10? Dia kata malulah, lalulah. Dia tak apalah letak 8 je. So jumlahnya 26. Tengok jumlah ke sana 26. So, perkara yang sama Amin kena buat untuk diploma pengurusan perniagaan, perbankan, statistik, sains komputer dan mungkin ada yang lain-lain tadi, ya. Kena buat, kena letak skor. Baik, secara kesimpulannya kita dapati Amin telah dapat skor 26 untuk perakaunan, pengurusan perniagaan 23, perbankan 22, statistik 21 dan komputer 19. Ya. Jadi kita dah dapat buat ranking kat situ. Pilihan pertama ialah diploma perakaunan. Kedua ialah pengurusan perniagaan dan ketiga ialah perbankan. So pilihan-pilihan ni sangat penting, ya. Kita kena letakkan kombinasi subjek yang kita ada kekuatan, ya, berbanding dengan kursus-kursus lain sebagai pilihan pertama. Ya. Jadi kalau anda ada kekuatan subjek-subjek tertentu tetapi katakan sains komputer tu merupakan dan lebih sesuai untuk sains komputer, so anda letakkan sains komputer sebagai pilihan pertama. Tapi untuk kes Amin akan letakkan perakaunan kerana kombinasi subjek tu sangat menyokong, ya, untuk dia memilih perakaunan. Begitu juga dari segi minatnya, begitu juga dari segi bakatnya, ya. Ini cara kita nak buat pemilihan yang lebih bersifat empirical lah, ya, berbanding dengan kita kata aku suka kursus tu, ya, tulis, yang ni aku pun suka, tulis. Tak boleh lah macam tu kan, ya. Okey. Baik. Akhir kata Pak Su ingin berpesan, ya, bahawa sebenarnya, ya, semua orang mempunyai peluang yang sama, ya, untuk mengikuti kursus-kursus yang diminati, ya, berasaskan keputusan yang kita perlukan dalam peperiksaan di berbagai institusi pendidikan atau latihan yang menawarkan kursus sijil, ada yang matrik, ada yang diploma, ijazah, ya. Jadi apapun keputusan yang kita dapat, ya, usahakanlah untuk dapat tempat, ya. Banyak berpuluh-puluh,
mungkin beratus lah kalau nak kira sebagai universiti, politeknik, college, institusi latihan yang ada macam-macam lah dekat Malaysia ni ya. Kita kena mohon kan, dan kita kena cuba dan cuba dan cuba. Jangan sedih ya. Mudah-mudahan dengan doa ibu bapa kita ya, bantuan daripada kaunselor, daripada guru-guru, dengan rakan-rakan kita semua, insya-Allah Allah Taala mudahkan kita untuk dapat tempat ya. Lepas tu ucapkan selamat maju jaya sehingga kita berjumpa lagi dalam siri akan datang. Salam motivasi.